Assalamualaikum. Sekejap kita try invite Dr. Saliha. Hai, Assalamualaikum. So, ada error sikit, Dr. Saliha tak dapat nak reconnect. So, hari ni sebentar lagi dia akan join kita. Okay, Assalamualaikum lah. So, hari ni kita nak cerita pasal EPF. Sebab ramai sangat nak join live. Sebab tu kot, like sekejap kita try invite doktor dulu. Line tak stabil dia kata. Right, sebab hujan mungkin. Nak minta kepada semua, okay. So, doktor dah masuk. Line tak berapa nak stabil sangat. Okay, tak apa, kita buat sesi soal jawab dululah sebelum doktor masuk. So, kalau ada soalan boleh tanya. Saya Hani by the way, yang akan jaga pasal pengeluaran EPF lah. Kalau boleh jangan request live sebab takut dia bercanggah. Nak saya invite balik doktor. Hai, terima kasih sebab join. Line doktor tak berapa stabil mungkin. Saya nak tanya, nampak saya ke? Memang untuk IVF je ke? Kita, okay. Basically jenis rawatan yang dibenarkan adalah IVF, ICSI dan IUI. Sekejap saya, Dr. Saliha request. Sebentar. Saya request balik. Okay, rawatan IVF boleh guna akaun 2. Akaun kedua, make sure baki cukup lah. Ya betul, KWSP akaun 2 sahaja yang digunakan untuk pengeluaran kesuburan. Doktor dah masuk tapi rasanya line tak berapa kerja betul. Mungkin sebab hujan.
Saya try baca soalan-soalan lah. Sebab doktor lain tak berapa stabil. Saya boleh jawab sikit. Untuk kos IUI 2,200. Kalau nak booking appointment boleh call klinik kita lah. Berapa kali boleh pakai jika IUI? Untuk pengeluaran KWSP, baki kedua tak kisah berapa kali banyak cycle, as long dalam aircon 2 tu mencukupi untuk berapa kali cycle tu. Sekejap saya invite balik doktor. Okay, tak apa. Kita go through dulu. Sekejap doktor. Soalan sebentar lagi saya akan jawab. Sementara tu kita tunggu doktor. Kita akan live dululah. Saya akan bagi penerangan sedikit tentang prosedur ataupun cara pengeluaran menggunakan KWSP. Alright, kita mulakan ya. Saya try invite balik doktor. Okay, first apa yang patient kena lakukan? Mereka kena buat fertility check dengan kita punya doktor pakar. Maksudnya macam first assessment, diorang akan call untuk center untuk booking appointment dengan kita lah untuk check dulu masalah fertility. Doktor akan scan and then husband akan buat sperm analysis untuk sperm analysis. So doktor akan review sekali dengan patient semua. Itu adalah first assessment lah untuk doktor tahu sama ada boleh proceed dengan IVF ataupun IUI. Tengah invite doktor. So next is a patient boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 dan pengeluaran yang dibuat tertakluk pada baki akaun 2. Sebab kat sini ramai yang confused. Saya tengok akaun 1 ataupun akaun 2. Dia menggunakan akaun 2 untuk buat pengeluaran melalui EPF ni. Saya try invite balik doktor. So next is jenis rawatan yang dibenarkan untuk pengeluaran EPF adalah IVF, ICSI dengan ICSI dan IUI. Yang tu 3 yang boleh di-cover lah untuk EPF. Okay, sesiapa yang boleh mohon ya, warga negara ataupun bukan warga negara pun boleh, yang ada caruman dengan KWSP. Second, bawah 55 tahun, ada simpanan dalam akaun 2, pasangan suami isteri yang sah dari sisi undang-undang, dan patient juga boleh join account bersama dengan husband and wife. Maksudnya boleh combine untuk buat pay and claim, untuk buat EPF pengeluaran EPF ni. Dan kos perubatan tidak dibiayai oleh majikan sebab some of company dia cover fertility dia punya staff. Sebab tu dia some of KWSP nak tahulah sama ada majikan cover atau tak. Sekejap. Saya try invite doktor punya EIG. Alright.
Boleh tu? Pakai akaun suami pula. Tak apa, tak apa. Kenapa dia crash? Join je dia crash. Join dia crash. So Ya. tak tahulah, off dah and then we start. Okay Hani, bukan macam ni Saya dah separuh dekat suku lah. Saya explain apa yang, siapa yang boleh mohon semua. Nak go through Okay. balik pun boleh. Okay, tak apa teruskan. Okay, siapa yang boleh memohon untuk WSP? Okay, warga negara ataupun bukan warga negara yang ada caruman dengan KWSP boleh memohon lah. And then the bawah umur daripada 55 tahun, dah ada simpanan dekat akaun 2, pasangan suami isteri yang sah dan boleh join akaun bersama. So extra dia kira macam nak combine sama-sama. Macam mungkin baki akaun husband tak cukup and then wife boleh combine. Lepas tu kita kos perubatan tidak dibayar oleh majikan sebab some of company dia boleh, macam mana cakap, boleh tanggung. Insurans dia, insurans company boleh tanggung untuk fertility cover. Right, maksudnya dia solely, maksudnya kalau ada syarikat ataupun badan lain yang tanggung, dia tak boleh nak gunakan dah, dia tak boleh double claim lah maksudnya. Betul, dia tak boleh double claim sebabnya setengah kalau insurans macam mana, insurans claim and then dia nak claim KWSP tak boleh lah sebab dia double, something like double claim. I see. Alright. Contoh-contoh macam company yang cover fertility ataupun insurans yang cover fertility, Hani pernah lalui tak? Ada satu patient tapi saya tak ingat lah dia kerja company apa, tapi dia pernah bagi tahu dia punya company cover fertility. Okay, alright. Sebab kebanyakan insurans diorang fertility je diorang tak cover kebanyakan insurans lah. So basically kena tengok balik insurance punya particulars, apa dia yang dia kata dia yang cover, apa yang tak cover Okay. Betul. Alright. So macam mana pula kaedah pengeluaran KWSP ni Hani? Alright, kita ada 2 method ataupun 2 kaedah. Kita ada pay and claim dengan cashless. Okay, kalau untuk first kaedah pay and claim ni, pay and claim ni adalah kaedah patient bayar dulu dekat center sampai habis rawatan baru dia claim dengan KWSP. So kaedah ni mudah sebabnya dapat banyak feedback which is like patient submit dekat KWSP dalam within 1 week atau 2 weeks diorang dah dapat duit tu masuk ke dalam akaun diorang lah. And then yang pay and claim ni patient kena simpan semua receipt which is daripada first ataupun first sampai habis ataupun mana-mana receipt yang dia nak claim. So hantar kepada center untuk kita chop dan sahkanlah. Ini kita akan bagi borang medical report daripada doktor. Dan kita akan ajar macam mana cara dia step by step. Kita akan ajar apa dokumen yang diperlukan. Nanti akhir nanti kita ada soalan lah yang dokumen apa yang perlu disediakan. And then tempoh claim dorang juga untuk pengeluaran KWSP pay and claim ataupun cashless ni dalam masa 1 tahun daripada akhir rawatan dorang terima. And then apa yang patient tak boleh buat is double claim. Okay, doktor tahu tak double claim macam mana? Macam mana tu? Okay, double claim ni macam let's say wife dah claim and then ambil invoice yang sama dan receipt yang sama untuk claim sekali untuk husband. Yang tu tak boleh. So nanti pihak EPF akan query kita. Query macam dia akan call kita, kenapa yang ni wife dah claim and then kenapa yang ni husband nak claim, semua tu lah. So tak boleh lah sebab diorang EPF ni diorang simpan record-record kita yang mana yang husband and wife dah claim ni. Sebab kita tak boleh double claim. Kalau tak nanti EPF query lah kan. Khusus nanti basically dia tanya center lah. Betul, dia clarify. Betul, dia akan buat clarify dengan kita. Okay. So and then kita ada kaedah cashless. Kaedah cashless ni
quite new jugalah dekat kita punya almost 6 months something like that dengan kita punya center. So kaedah ni iaitu mulakan rawatan and then kita buat outstanding dengan kita punya center. Kita mula rawatan and then lepas habis daripada treatment baru kita compile kita sepunya dokumen untuk patient hantar ke EPF. Kaedah ni hanya cover package sahaja. Let's say macam ada orang tanya package IVF, IUI semua. Package dia, contoh package IVF untuk full steam 16,800 lah. So kita cuma cover 16,800 saja. Let's say kalau dalam masa ongoing tu kita ada buat additional blood test ataupun pertambahan daripada segi dosage ubat, yang tu patient kena bayar lah. Kita betul-betul cover 16,800 saja. Okay. So dia ikut harga package yang couple tu ambil. So dia tak ada macam added, sometimes kena tambah ubat, contohnya ubat dia ada side effect ke, ubat tahan sakit ke contohnya. Betul. So ataupun dia nak macam suplemen, nak beli suplemen macam tu. Betul. So itu couple kena cover lah untuk So cashless ni maksudnya couple tak bayar langsung lah. Is it right for the package tu dia hanya kumpulkan and then submit? Okay. Ya betul, dia tak bayar. Dia ada step dia lah. Macam mana step tu? Alright. So basically patient yang nak mulakan treatment IVF, diorang akan call center hari pertama period untuk berjumpa dengan doktor hari kedua atau hari ketiga. So meaning that one is start treatment lah untuk IVF. Waktu sebelum diorang nak hantar, nak buat treatment tu, diorang kena email saya statement account diorang untuk saya go through. Email dia dekat IG Sofia, ada link dekat page dia. So boleh hantar CC attention ataupun kepada saya, Hani, untuk saya go through, baki dalam account patient. And then step yang kedua, lepas kita check go through semua, kalau contohlah ada macam kita tengok ada patient buat pengeluaran, sebab sekarang ni pengeluaran EPF banyak ya doktor. So kita kena go through. So macam basically macam account 2 iCitra. Sekarang ni diorang buat iCitra, diorang akan deduct daripada account 2 dulu baru account 1 kalau tak cukup. So that's why kita kena tanya patient adakah dia ada buat pengeluaran lain selain daripada rumah. Kalau rumah tak silap saya is one off if not mistake lah. Kalau yang kita akan tanyalah patient dia ada buat pengeluaran apa-apa. So bila kita dah go through diorang punya email, diorang punya statement account tu, and then diorang akan pergi center, diorang akan start orang kata start stimulation, start IVF, and then diorang akan diberi sign consent dan LOU. LOU tu adalah letter of undertaking, which is dia mengatakan patient bersetuju untuk buat outstanding dengan kita, and then akan settle diorang punya outstanding within 2 months. Within 2 months tu maksudnya after dia punya treatment. Contoh kalau let's say doktor cakap okay, you need to do the frozen transfer, kita akan suruh patient buat submission selepas daripada egg pick-up, egg collection, which is OPU lah. Sebab normally frozen transfer doktor akan suruh patient rehat a few months untuk sebelum diorang buat frozen kan. So within that kita akan suruh patient submit yang OPU tu dulu. So senang, maksudnya dah ada satu cagaran bagi pihak kita, center kita lah. And then bila dah sign semua tu, diorang dah boleh start tak bayar package tu lah doktor. Yang cashless tu lah. Betul. Okay. Alright, so basically kaedah ada 2, pay and claim dengan cashless lah. So cashless ni dia ada limit tak berapa orang boleh buat at one time? Ataupun basically kena check dengan center ada kekosongan tak, macam mana? Basically kita akan tengok dekat HQ kita outstanding pihak klinik kita ni ada berapa. Kita sebenarnya ada limitation berapa,
But selagi dia macam ni, kalau patient keep submit, so basically dah boleh, patient lain dah boleh go through, maksudnya boleh join, boleh gunakan cashless ni lah. So far boleh lagi join untuk buat cashless. So basically so far tak adalah limit. Dulu ada limit kan macam like 10, tapi sekarang kita dah open up banyak lagi kampus. Kita dah naikkan increase kita punya ni lah. Okay, tapi kalau nak tu, masa nak start tu double check ada tak boleh tak buat cashless. So selalunya kita akan minta jumpa Hani lah kan. Betul, jumpa saya. Okay. Alright, so basically kita akan discuss maybe another 10 minutes, lepas tu kita akan go through soalan-soalan yang ramai TTC start tanya. Okay, so satu lagi persoalan tu, kalau tak cukup baki tu macam mana Hani? Dalam account 2, apa yang boleh buat? Kalau tak cukup baki, kalau patient nak buat cashless ya doktor. Okay, kalau tak cukup baki, let's say patient ada, dia tak nak join account ataupun suami saja yang bekerja dan buat caruman dengan KWSP. Let's say dekat account 2 dia ada 10,000. So kita dekat kita punya package, kita ada per visit payment dia. So which is kita akan ambil yang paling, amount yang paling besar lah. Maksudnya macam amount paling besar untuk kita buat, untuk kita jadikan dia adalah cashless. So kat situ still boleh buat cashless. And then ada second method, kita akan suruh patient buat pay and claim. Boleh campur ke cashless dengan pay and claim at the same time? Okay, macam kalau tak cukup baki, dia boleh buat pay and claim dengan cashless. Tapi cashless ni let's say dia nak lepas, dia adalah patient cashless and then dia nak buat pay and claim. Normally kita akan suruh patient settlekan cashless dulu, baru kita akan suruh dia buat submission kepada EPF pasal pay and claim dia. Okay. So one at a time lah, dia tak boleh sekali dua, nanti KWSP akan tanya query pula kenapa. Dia akan query banyak. Okay, alright, okay. So apakah dokumen yang perlu disediakan untuk mereka yang yang nak buat KWSP? Okay, dokumen yang mereka patient kena sediakan adalah IC, photostat IC suami dan isteri, and then latest statement account dorang, and then sinjenika, and then medical form, borang 9D, surat majikan. Surat majikan ni maksudnya yang mengatakan majikan tidak cover dorang punya fatality. And then receipt dengan invoice. Untuk cashless kita akan sediakan cover letter lah, sebab sedia maklum Sofia dengan Samford adalah satu group. So diorang akan query sebab kita akan issue check kepada Samford. So kat situ that's why kita kena ada cover letter mengatakan kenapa kita issue check kepada Samford fatality. So sebab itu kita punya macam headquarters lah, main punya. Betul. Alright, so itu antara yang dokumen yang perlu disediakan. Okay, tapi jangan risau, video ni ramai yang tanya sebab kita terputus masuk. Nanti Hani pun akan save dalam IGTV Sofia sebagai backup lah. So alright, so okay Hani, soalan last daripada sini sebelum kita go through couple punya soalan. Apakah cabaran yang perlu dilalui? Apakah cabaran Hani macam orang penting ni, so bila kadang-kadang bila orang tanya pun saya sekejap nanti kita jumpakan dengan Hani. So apa sebagai main person yang handle borang-borang ni semua, apa yang Hani rasa lah pengalaman ataupun cabaran yang tak boleh dilupakan? So cabaran dia bila macam when kita suruh patient buat buat submission dekat EPF, which is patient buat cashless. So kita suruh dia submit EPF cashless dulu untuk dia clearkan outstanding dengan payout center. Tapi diorang pergi hantar sekali borang pay and claim diorang. So benda tu dah mix up borang semua. And then pihak EPF call saya cakap kita nak bayar kepada siapa? Kita nak bayar kepada center ataupun bayar kepada patient?
So dia borang tu dia dah bercampur. So pihak EPF tak tahu nak tengok invoice tu mana satu, mana. So kat situ saya kena pergi go through, masuk dalam sistem dorang, masuk dalam sistem, and then dia bagi tahu okay, nombor invoice sekian ni adalah untuk cashless. Yang tu lah cabaran dia, sebab macam kita sedia maklum, better kita clearkan apa yang outstanding dengan center daripada kita buat pay and claim. Kita kena settlekan kita punya outstanding, baru kita buat pay and claim. Jangan risau, pay and claim ni kita sentiasa buka juga untuk patient yang nak buat cashless. Cuma dorang kena buat submission first dekat dekat EPF dulu, baru dorang boleh claim. I see. Selagi dorang punya account dua tu cukup lah. Let's say kalau tak cukup nak buat pay and claim, better tak perlulah, better bayar dulu yang cashless tu dulu. Itulah cabaran saya. Okay. So Hani, seterusnya kita akan go through soalan-soalan yang couple tanya. Okay. So daripada Puan Mira Adnan ya, kalau tak nak IUI dan nak terus IVF boleh ke? Oh, kena IUI dulu. Maksudnya ada ke KWSP tu dia tetapkan buat IUI dulu dah, dia check buat IVF. Kalau tak nak buat IVF kena pastikan buat IUI. Rasanya tak ada kan, dia orang tak ada. Sebab tu pentingnya buat assessment dengan doktor. Kena jumpa doktor pakar dulu, and then doktor pakar dia lagi pakar kan, so diorang tahu which treatment sesuai dengan patient. So dia orang akan advise kat situ. So selalunya KWSP dia tak akan question, kenapa buat IVF, kenapa tak buat IUI dulu, macam tu dia tak question decision tu. Dia just lebih kepada facilitate dari segi pengeluaran kos, pembayaran, itulah dia tak akan question decision. Dia tak akan inquiry kenapa tak buat IUI atau IVF. So soalan kedua daripada Puan FTMHSHM, kalau baki account tak cukup boleh top up dengan cash tak? Okay, kalau tak cukup boleh top up. Macam saya kata, kita ada buat cashless dengan pay and claim. So macam saya cakap, kalau tak cukup kita akan ambil yang biggest amount daripada package untuk jadikan di cashless. And then yang lagi another amount tu patient kena bayar sendiri, kena top up dengan cash lah. Okay. So maksudnya basically boleh lah kan, tak ada apa-apa isu lah, boleh top up kan? Okay. Betul. And then Nur Ain Ismail, apa dokumen berkaitan untuk pengeluaran? So yang macam Hani cakap tu lah, IC, salinan IC, wife and husband, sijil nikah. Sijil nikah tu make sure sijil nikah lah, bukan kad nikah. Sebab some EPF dia query juga, diorang tak nak kad nikah, diorang nak sijil. So and then latest EPF, make sure latest tu dah printed. Contoh nak claim bulan 8 punya statement. Lepas tu medical form yang akan doktor sediakan, borang 9D yang borang 9D tu boleh didapati dekat EPF punya laman web. Kalau let's say tak ada, boleh minta kat saya ada kopi dia. And then surat majikan ahli, maksudnya mengatakan diorang tak cover fertility ni. And then receipt dan invoice. Kalau nak buat pay and claim, make sure simpan receipt tu dengan invoice untuk kita chop disahkan. Kalau cashless kita akan sediakan sendiri. Kita akan sediakan receipt, invoice tu lah. Alright. Okay, so daripada Puan Nur Fatika Adirani, live ni safe tak? Selain saya pun tak tersangkut-sangkut. Yes, live ni kita akan save dekat dalam Sofia punya IGTV. Okay. Betul. Puan Azmi, kalau cashless guna akaun suami tapi yang nak claim tu guna akaun wife boleh tak? Macam mana? Kalau dia nak buat cashless dan juga pay and so kalau cashless tu dia pakai akaun husband. And then pay and claim pakai wife dia punya. Boleh? Okay, boleh, tak ada masalah. Kalau let's say macam nak gunakan akaun husband untuk buat cashless, tak ada masalah. Pay and claim nanti kemudian submit kepada submit pay and claim lah untuk akaun wife pula. So maksudnya dia submit cashless dulu,
Lepas tu dah clear, baru pay and claim tu submit lepas tu. Tak boleh Betul. submit together. Tak boleh sama-sama, nanti confuse. Dia sebenarnya depends pegawai sebab saya akan, kalau cashless, saya akan letak dokumen yang berasingan. Sebab mudahkan patient, maksudnya tak miss out. Kita akan letak dalam envelope, bagi cantik, letak stiker nama patient semua. So benda tu lagi more easier. Kalau dia nak buat submission pay and claim atas wife dia, make sure invoice dengan tu tak bercampur. Maksudnya dia bukan claim under satu account. Kalau separate, dia sebenarnya tak ada masalah. Okay. Okay. So harap itu menjawab soalan Puan Azia Nozmi ya. So seterusnya Puan Aira Wislaf, untuk package IVF dan PGD boleh claim tak EPF account dual? Untuk IVF, kalau dia nak buat PGD, contoh PGD ataupun PGS, dia kena bayar dia cover kecuali yang PGS. PGS punya amount dia kena bayar sendiri. Sebab So kita tak cover untuk dia kena top up juga untuk dia punya PGS. Kita betul-betul cover package sahajalah, package yang IVF. ada IVF sahaja. So maksudnya kalau package IVF, kalau Kak Sofia dia ambil yang 16,800, tapi kalau dia nak package yang ada PGTA ataupun PG tu dia dalam 29,000. So basically dia nak apply kepada KWSP, dia hanya boleh apply yang untuk IVF sahaja. Dia tak boleh. Okay, so maksudnya separuh kalau dia lah. nak buat cashless lah. Kalau dia nak buat pay and claim, kalau tak silap saya dia boleh claim. So dia boleh claim as IVF punya package lah kan? Yep. So itu ada perbezaan advantage cashless, apa baik buruk cashless, apa buruk advantage pay and claim. So yang tu kena pertimbangkanlah setiap couple. Okay. Alright, so seterusnya Puan FTM HSHM, after complete treatment berapa lama valid receipt tu untuk kami claim? Dalam masa 1 tahun, contoh patient habis diorang punya treatment bulan 8. So dalam masa tempoh setahun tu lah diorang akan boleh claim. Okay, so dalam setahun lah. Ada tak yang lambat claim and then terlepas? Sepanjang Hani buat ada and then pihak ada tak apa-apa kita ada which is dah setahun yang lepas diorang nak claim and then pihak EPF akan call kita lah, itu je lah. And then normally kita akan bagi tahu lah because patient ni dia adalah buat long stimulation ke ataupun dia ada abandon sekejap ke, so kita akan bagi alasan supaya duit tu akan dimasukkan dekat ni lah, kita akan bagi tahu alasan kenapa. Dan kita try cubalah sebab apapun apa tu punya duit, it's just a matter of macam mana permudahkan. Okay. Betul. Okay, seterusnya Puan Zaid Fatin, kalau tak bekerja boleh claim EPF juga tak? Selagi ada kalau dah tak bekerja tapi ada lagi baki akaun 2, boleh claim. Cuma surat majikan tu Puan tak perlu sediakan lah. Just bagi tahu saya dah tak bekerja. Okay. Seterusnya Puan NAJRNDRHMN, pay and claim ni dan cashless ni hanya untuk akaun 2 sahaja ke? Ya, akaun 2 sahaja. Akaun 1 dia tak kongsi. Hanya akaun 2 sahaja. Ya, sebab banyak benda yang akaun 2 semua view. Betul. Sekarang ni banyak yang guna akaun 2. And then seterusnya Puan Dila Aqua, potong terus melalui KWSP ke Hani? So maksudnya dia terus potong. Betul, dia akan lepas daripada submit borang tu dia akan potong terus. Maksudnya lepas submit dia akan bagi satu borang, percubaan pertama telah diluluskan. So maknanya kalau buat pay and claim within banyak yang saya terima feedback, tak sampai 5 hari bekerja dah masuk dekat dalam akaun dorang. Kalau cashless normally dia akan ambil masa satu bulan untuk pihak KWSP hantar cek kepada pihak center. Dia akan terus deduct lah kat situ.
Alright. Okay, seterusnya Miss Amira, berapa kos rawatan IVF yang Sofia? Kita ada banyak package normally yang full stimulation 16,800. Kalau kita ada juga non package tu maksudnya low stimulation 11,000 plus, which is 11,000 package plus ubat yang digunakan. And then Basically, kita ada juga package 13,800. Tapi untuk package better call pihak klinik, and then pihak klinik akan lagi explain lebih detail lah. Okay. So ada banyak package yang disediakan, ditawarkan di Sofia. Package mana yang sesuai bergantung kepada setiap couple. So selalunya doktor dan juga tim Sofia akan berbincang dengan lebih detail lah. Kita kena customize dan kita ikut setiap couple lain-lain. So yang mana yang sesuai untuk mereka, yang tu kita kena bincang selalunya selepas ujian saringan. Okay. Betul. So seterusnya point Ain Syam 780. Package IVF ada berapa jenis? Okay, samalah tadi berapa amount. So dan seterusnya NDH ZWN, surat majikan tu kena ada letterhead company tu ke? Sebab sekarang ni satu company buat work from home mode, so susah nak dapatkan letterhead tu. So macam mana tu keadaan sekarang ni? Ada tak kelonggaran bagi mereka yang work from home? Okay, sebenarnya saya adalah situation ni, dia sebenarnya depends on pegawai juga. Kalau dapat pegawai yang memahami, InsyaAllah dia akan lepas. Sebab benda ni semua orang tahu, kita sekarang dalam COVID ni, kita work from home. So nak dapat letterhead yang ada surat majikan tu susah. That's why dia depends pegawai sebenarnya. Kalau atas budi bicara patient dengan pegawai EPF, InsyaAllah kalau dia bagi, tak ada halangan lah untuk diorang buat claim. Yeah. So selalunya masa ni dia orang akan berjumpa dengan pegawai KWSP dan akan berbincang lah kan. Dan banyak kelonggaran lah sebab kita keadaan pandemik ni kan, so boleh bincang lah basically. Okay. So seterusnya point NA JRN DRHMN. Sofia Fertility ni under Sanford Fertility ya. Kat Borneo ada Sanford je. Kat Borneo maksudnya dekat Sarawak lah maksudnya kan, dekat Kuching kan ada Sanford Kuching. So ada Sanford Kuching, kita tak ada lagi Sofia di Kuching. So so kita tengok macam mana keadaan Okay. So seterusnya point Cik Pawa, Hani ada orang Hani dah kahwin ke? Okay, just tadi biar Hani jawab ke tak? Kita pulang. Saya masih belum berkahwin sebab tu Cik. So Cik Hani Okay. Okay, so point Nur Ain Ismail, untuk surat majikan tu kalau kita tak bekerja macam mana ya? Maksudnya dia ada wang dalam KWSP tapi dia suri rumah contohnya. Tak ada masalah, selagi dia ada baki dekat dalam akaun 2, dia boleh buat pengeluaran kesuburan ni melalui EPF. Boleh bagi tahu dekat pihak EPF yang dia tak bekerja. So dia tak perlulah buat surat daripada majikan tu. Okay. Betul. So seterusnya Puan Sakura Izati, kalau nak claim combine account, kiranya kena ada both company suami isteri punya surat majikan ke? Ya betul, husband and wife kena ada dua-dua. Kalau nak combine kena ada dua-dua. Sebab dia nak tahu dia nak tahu antara wife dengan husband mana yang cover ataupun yang mana tak cover company dia. Okay, sama ada tak company yang cover lah. Okay. Alright, seterusnya Puan Aisyatun Muhammad, kalau dah buat first assessment fertility dekat klinik lain, perlu buat lagi ke atau boleh bawa report tu sahaja? Okay. So basically boleh bawa lah kan. Ya, selalunya kita just continue saja, tak perlu buat double assessment, tapi kita masih buat scan dan kita lah apa yang kita boleh buat daripada situ. Tak semesti kena start all over again. Okay. So seterusnya Puan Astra Vlog, kalau untuk government pula ada claim untuk first IVF kan yang government cover, boleh juga ke selain EPF? Ani pernah tak
melalui situasi ni, kerana mereka adalah government employee and then certain government punya body dia boleh cover first IVF. Tak silap saya, government punya claim dia boleh claim ubat, if not mistake, ubat yang digunakan. Sebab diorang, kerajaan ni dia ada bagi satu special yang boleh claim ubat dengan dekat government lah. But yang untuk EPF tu saya tak berapa sure dia orang boleh claim sekali ke tak. So far saya banyak patient from government boleh try untuk buat pay and claim sekali. Okay. So maksudnya untuk government body cover boleh claim untuk kos ubat. Betul. Government dia boleh claim, it's not mistake lah, government punya special, diorang boleh claim ubat yang diorang guna untuk diorang claim dekat ni lah. Rawatan IVF. Okay. Hopefully kita boleh boleh explore lah macam siapa yang cover, berapa banyak ubat, ada limit ke tak ubat apa yang cover. Okay, so kita akan keep update dengan patient lah. Okay. Sebab produksi pun berubah-ubah sekarang ni. Ya, betul. Sebenarnya Puan Astra Villa, kalau untuk government, okay, itu kita dah jawab, sorry. Puan Syah Abdullah, combine account husband and wife or either one account sahaja? Dua-dua boleh combine, guna satu account saja pun boleh, tak ada masalah. Tengok yang mana couple nak lah kan. Betul. Alright, seterusnya Puan Nur Ain Ismail, lari topik baru lepas buat laparoskopi untuk buang fibroid dan cyst. Doktor ada suntik Lukrin, berapa lama ya kita tak datang period? Thank you. Oh, ni soalan klinikal ya Hani ya? Sorry saya jawab. So basically Puan bergantung kepada setiap wanita, setiap kadang-kadang kalau satu Lukrin injection je kadang-kadang period dia tak berubah. Okay. Tapi kadang-kadang kalau dah dapat 2-3 kali injection boleh makan masa juga beberapa tempoh, kadang-kadang sebulan, ada yang sampai 6 bulan ya. Tapi katakan kalau tak dapat period ya, daripada more than kita expect, lepas follow up tu kita galakkan untuk jumpa check lah ya, check kenapa adakah everything alright ke. Okay. Alright, so seterusnya adalah Puan Orchid Death ya. Allah. Kalau saya nak check kesuburan, saya seorang boleh tak? Boleh lah kan ya. So basically pun kita harap boleh datang sebagai couple, sebab kita nak check tu kita nak tengok lelaki punya aspek, wanita juga aspek. Macam kita tengok gambar, kalau kita tengok perempuan je kita nampak sebelah je gambar tu. So macam tak complete. Okay. So kalau boleh datanglah dengan suami, suami pun buat ujian saringan ya. Seterusnya Puan Suhana, my company memang tak cover fertility, so nak kena ada surat majikan juga ke? Sebenarnya depends pegawai sebenarnya. Kita tak berani cakap sebab setengah pegawai dia straight, so dia nak surat majikan tu. Tapi kalau boleh, better patient sediakan surat majikan tu juga untuk mengelakkan diorang punya EPF kena reject. Okay. So just basically just another statement kata that company tak cover fertility. So seterusnya adalah daripada E-Reg, government tak cover untuk kesuburan apparently. So dia ada buat statement yang so yang ni pun so that's why ada mix punya information, sebab ada government employee kata dia orang di cover, so dia orang minta bill, minta invoice ubat-ubat yang dia orang pakai so untuk apply. So maybe certain government body, I'm not quite sure sebab things are changing So seterusnya ialah Puan Syah Abdullah, untuk check kesuburan husband and wife berapa kos? Okay. Untuk first assessment patient akan call. And then kita akan bagi date yang available lah. And then untuk consultation kita charge 130. And then scan RM100. Untuk husband punya part, semen analysis which is sperm test 150. Let's say pada hari kejadian doktor suruh buat ujian darah hormon. Ujian darah hormon kita banyak doktor.
Banyak. So basically doktor akan suruh buat AMH ataupun HP1 lah. AMH cost dia dalam 250. Basically saya akan suruh patient untuk standby bawah 1K sebab kita tak tahu apa ujian lagi yang dia kena buat. Setengah patient dia orang kena buat pap smear and then HVS punya swab. Lepas tu suplemen lagi ubat yang doktor akan showkan lah. Basically saya akan suruh patient standby dalam bawah 1K. Okay, so itu kos saringan lah ya. Tapi bila follow up berapa pula kos tu Hani? Okay, follow up bila dia dah jadi existing patient, dia dah jadi reduce lah. Consultation dengan doktor 80, scan 80. So follow up dia dah rendah sedikit lah ya bayaran dia. Okay, seterusnya daripada puan NDHZWN, saya pernah minta surat majikan last year. Tapi belum buat apa-apa pengeluaran lagi. Boleh tak kita gunakan lagi surat tu walaupun date dalam surat tu last year? Better tahun. So saya suggest better puan minta sekali surat untuk latest date. Sebab pegawai ni dia tengok juga date dekat surat letterhead majikan tu juga. Oh, so dia akan basically try not to minimize reject. Kena reject lah daripada takut buat kena diorang reject. Better buat surat yang tarikh yang baru. Just copy paste je. Tak apa. Okay. HR dah ada standard letter. Okay. Yelah, tapi sebab work from home ni kan, so dia punya proses tu maybe tak smooth lah. So that's why. Betul. This question comment. Okay. Seterusnya ialah puan M. Lida. Berapa kali kita boleh guna KWSV for IVF treatment if yang pertama gagal? Ada limit tak atau sekali sahaja boleh guna KWSV? Okay, berapa kali Berapa kali is depends dengan akaun kita. Selagi akaun dua kita ada balance, lagi tu boleh buat banyak cycle. Tak ada masalah. Okay. So basically tak ada limit lah, bergantung kepada setiap akaun lah yang okay. So seterusnya ialah daripada Pizan, kalau nak buat IVF bulan 10 dah boleh mohon sekarang ke EPF? Boleh hantar statement account dekat kita punya email. But kalau puan adalah first time nak datang Sofia, puan kena booking appointment untuk buat first assessment dulu lah. Doktor akan check dulu and then baru kita akan go through dengan EPF. So kalau dah follow up, dah plan nak buat, okay boleh lah. Tapi kalau datang lagi, kena register dulu sebab I think diorang punya tu minta patient punya ID, dia punya MRN lah, dia punya info, nak pastikan yang claim ni daripada pusat kesuburan, bukan daripada pusat ataupun kesihatan lain lah. Okay. So Puan Cik Tina, dok, untuk staff government yang buat rawatan di hospital kerajaan sahaja yang boleh claim ubat. Kalau patient tu buat swasta tak boleh claim. Ini ada satu lagi Puan Cik Tina ni salah seorang yang kita couple kat di Sofia lah. So ini yang dia bagi pencerahan mengenai good info lah. Macam mana? Good info. Thank you for sharing Puan Cik Tina. Okay, Puan Nadia R1771, selepas dapat second dose vaksin, ambil masa berapa lama kena tunggu dari tarikh selepas second dose untuk mulakan IVF atau IUI? Okay, so basically ni dalam sebulan lah selalunya kita minta completekan ambil vaksin. Okay, important. Dalam sebulan selepas tu, the next period tu dah boleh plan dah datang untuk mulakan. Puan Aisyah Amin 92, untuk assessment kesuburan yang dah buat, ada validity period tak? So selalunya dalam depends kalau ujian darah, ujian sperma selalunya kita kata setahun lah ataupun 6 bulan hingga setahun. But ultrasound we tend to do it again, even sebelum kita buat rawatan pun kita akan repeat, nak pastikan tak ada apa-apa isu lah. Okay. And then Puan daripada Astra Vlog, kalau dah ada semua assessment dari fertility lain,
nak buat first appointment dengan Sophia berapa kos? So ni yang Hani jawab tadi, antara less than 1,000 depending apa yang rawatan yang diterima. So sometimes tak perlu buat sperm, dah tak perlu buat darah, supplement dah on, so maybe much less. So around first time jumpa consultation 130, scan 100 kan? Yep, So betul. dan up 80 lah. Okay. So dan seterusnya daripada Irad, dia kata surat majikan if tak lebih setahun masih boleh dipakai. Ni yang dia sharekan lah, maybe dia dah pernah gunakan dan dia gunakan untuk claim KWS. So dia sharekan information ni. Seterusnya FTM HSHM after complete vaccine bila boleh start treatment? So sebulan, okay. So dan seterusnya soalan daripada Syah Abdullah, kalau saya dari Kuantan boleh ke pergi sana, saya nurse dah complete 2 second dose vaksin. So macam mana Hani kalau mereka daripada tempat yang jauh kena rentas negeri, apa yang kita lakukan di Sofia? Kita akan keluarkan satu surat mengatakan kita akan minta patient nama penuh, IC untuk kita fill out dekat dalam surat kita. And then kalau dorang adalah daripada negeri yang lain, dorang boleh bawa surat tu kepada balai polis untuk dorang sahkan lah. Okay, so basically kita akan bagi surat. Tapi juga kita akan ambil sebab ada juga yang kita bagi surat tapi tak datang ya. So kita pun risau sama Betul. adakah kita menyalahgunakan surat tu ya. So kita akan ambil note juga ya kepada couple yang datang daripada jauh ya, gunakan minta surat tapi sebenarnya dia bukan nak datang pun, dia hanya na'udzubillah dia just nak rintas negeri. So berhati-hati jugalah. Kalau luar daripada KL ataupun Selangor, kita akan sediakan 3 surat tu 3 hari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Yeah. Alright, so seterusnya daripada kita dah basically ada dalam masa dalam 1 minit je lagi ya, sebab tadi kita terputus, terputus balik. Okay, so basically daripada Puan Pizan, saya existing customer Sofia, hari tu dah WhatsApp staff tu cakap kalau nak buat bulan 10, bulan 9 baru kontak semula untuk proses EPF. So basically macam Hani cakap tadi lah, just bagi tahu awal sebelum kita start isi form ataupun check. Okay, dan soalan akhir, Wan Fatih, selepas second dose vaksin berapa lama kena tunggu sebelum buat sebarang pembedahan, contoh pembuangan fibroid. So basically kalau nak buat operation semua ni kita tak adalah kata kena tunggu sebulan selepas vaksin semua. So usually bila puan dengan suami ready lah untuk buat prosedur ni. Okay, so soalan last ya, Hani, Puan Inoli, saya dah buat appointment pertama tapi macam mana nak apply cashless IVF? Just pendek je kot, Hani boleh jawab, tadi dah jawab dah. So dia nak apply cashless, so what's next step for her? Hari kedua ketiga jumpa doktor and then kita akan bagi lagi penerangan lebih jelas. Tapi make sure hantar statement account tu dekat kita punya email dahulu untuk kita go through. Okay. So in advance sebelum datang appointment bagi email untuk bank statement untuk attention to Hani. Betul. Okay. So masa hari kedua ketiga tu akan jumpa sekali lagi lah, jumpa doktor dan jumpa Hani jugalah untuk teruskan proses tu. Okay Hani, so basically kita nak wrap up. Maybe sepatah 2 kata daripada Hani mengenai apa nasihat Hani ataupun kata-kata dari Hani dari segi pengeluaran KWSP ni. Okay, sepatah 2 kata. Pengeluaran EPF ni semua orang boleh lakukan lah, macam saya cakap, siapa yang boleh layak semua. And then kalau macam patient nak lagi details, boleh call center untuk bercakap dengan saya ataupun mana-mana staff lah. Sebab staff saya pun ada yang dah tahulah, saya punya klik pun dah tahu pasal EPF ni. And then kalau nak booking appointment, boleh call center ataupun leave message dekat DM. Nanti kita person in charge akan forward dekat kita untuk call semula.
Saya rasa itu saja kot. And then jangan lupa follow IG Sofia dengan IG doktor. Okay, kata kalau dia nak datang nak bincang pasal EPF saja, dia nak jumpa Hani, boleh buat appointment ke jumpa Hani? Okay, tak perlu buat appointment. Just boleh walk in, tapi walk in daripada 8.30 sampai pukul 4. Tapi Isnin hingga Jumaat saja. Sabtu kita tutup sebab kita nak fokus buat benda. Tak, sebab Hani ada banyak borang-borang kalau tengok meja Hani lah yang paling bukan serabut tapi happening sebab dia banyak sangat borang-borang KWSP ataupun borang-borang yang dia perlu settlekan sebab dia pun ada deadline saya tengok macam-macam stiker warna-warni lah jadi peta dunia. Dah ada memo pad tempat. Apa nak buat. Okay, thank you so much Hanif dapat luangkan masa malam ni. Hopefully ni adalah sharing yang bermanfaat pada couple. Minta maaf pada awal-awal siaran tadi terputus. I'm not sure why. Apparently pakai akaun saya tak boleh, pakai akaun orang lain boleh. So sebab ada extra account. Kalau ada apa-apa soalan boleh DM Sofia and then boleh attention to Hani. And then kalau ada apa-apa isu nak terangkan seterusnya. So other than that saya nak highlight betapa pentingnya ambil vaksin. So minta semua ambil vaksin. Kalau boleh daftar, kalau tak dapat bagi tahu, try to get away untuk dapat vaksin. Sekarang ada walk-in. So basically kita nak dapatkan immunity kelompok. Dan selain pada tu insyaAllah minggu depan kita akan bincang dari segi management of stress in fertility treatment time masa pandemik ni. So insyaAllah kita akan buat pengumuman pasal tu pada jam dan waktu yang sama. Okay, sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Selamat malam. Nanti Hani safe tau. Alright, nanti saya isi.